Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Summa alhamdulillahilladzi hadana lihadza. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Salatullahi wa salamuhu ala nabiyyina al-Mustafa Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma jahilna. Ya Allah, ya Tuhan kami, ajarkanlah apa-apa yang kami tak tahu. Wa dzakkirna ma nusina, dan ingatkanlah kepada kami apa-apa yang kami terlupa. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim wa tammim bil khair. Amma ba'du. Yang saya muliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, ahli jawatan kuasa madrasah, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur pada Allah kerana pada malam ni masih lagi Allah kurniakan kepada kita nikmat-nikmatnya. Mudah-mudahan nikmat Allah Subhanahu wa taala ini sama-samalah kita bersyukur dengan mempergandakan amalan kita dan menjadi hamba yang sebanyak-banyaknya mohon ampun. Mudah-mudahan nikmat itu dikekalkan oleh Allah, insya-Allah. Muka surat 105 boleh. Perkara yang ke-26, ampek hujah Allah Subhanahu wa taala. Bila kita kata hujah ni apa dia, tuan-tuan? Perkara yang mana, tuan-tuan, tidak boleh tidak dia mendatangkan hukum, kan? Dia menjadi sebab kepada kita, tuan-tuan, di atas apa yang disebut. Kenapa, tuan-tuan? Alasannya tak ada satu. Tetapi bila Allah berhujah, tuan-tuan, alasannya kukuh. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah Ta'ala yahtajju yaumal qiyamah bi'arba'ati anfusin ala arba'ati ajnasin minan nasi 'alal aghniyai bi Sulaiman bin Daud wa 'ala abidi bi Yusufa wa 'alal marda bi Ayyuba wa 'alal fuqara'i bi Isa." Dari pada hari kiamat kelak, Allah akan menjadikan 4 golongan sebagai alasan, yakni berhujah untuk menghakimi 4 golongan manusia, iaitu seperti berikut. Maksud kata apa, tuan-tuan? Apa pun kita kata, maka ketika itu akan disebut, orang ni boleh, kenapa kau tak boleh? Orang ni mampu, kenapa kau tak mampu? Kan? Nak disebut bahawa apa, tuan-tuan? Perkara itu telah diberi contoh oleh Allah. Baik. Allah akan berhujah kepada orang kaya dengan Nabi Sulaiman bin Daud. Kenapa, tuan-tuan? Tawaduk, taat. Ini penting, tuan-tuan, ya. Orang kaya ni taat. Ni secara kata apa? Secara dasar, tuan-tuan, ya. Dan Allah, yang kedua, Allah akan berhujah kepada hamba sahaya dengan Nabi Yusuf. Kenapa, tuan-tuan? Macam mana pun jadi seorang hamba ni, tuan-tuan, sebagaimana yang kita maklumi, apabila Nabi Yusuf ni, tuan-tuan, ditinggalkan di dalam telaga, kan, maka dia jadilah anak angkat ni, tuan-tuan, kan, yang tak ada apa-apa, tuan-tuan, kan. Kemudian dipenjarakan pula, tuan-tuan, tapi tetap menerima qada takdir Allah. Kan, itu penting. Yang ketiga, Allah akan berhujah kepada orang sakit dengan Nabi Ayub. Sakit macam mana pun, doa tak tinggal, ibadah tak berhenti. Dan yang keempat, Allah akan berhujah kepada orang fakir dengan Nabi Isa alaihi salam. Ni kita khabar bahawa apa, tuan-tuan? 4 perkara. Baik. Maksud hadis di atas, Allah Subhanahu wa taala, di atas ialah Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat akan bertanya kepada orang kaya, "Mengapakah kamu semua meninggalkan ibadah?" Mereka menjawab, "Kami sibuk dengan harta benda yang kami miliki." Ini jawapan lepas diri, tuan-tuan, ya. Bila kita tanya pada diri, tuan-tuan, kan, kenapa ni tak sampai, sibuk lah, sibuk benar-benar, tuan-tuan, ya. Maka sebab itulah, tuan-tuan, sibuk ni, tuan-tuan, mana zaman pun orang sibuk, tuan-tuan, ya. Nak robeh hujan ni, tuan-tuan, kan, lagi sibuk, tuan-tuan, ya. Kain tak goreng, sibuk lah, tuan-tuan. Ni kita kata apa, tuan-tuan? Mana zaman pun, tuan-tuan, akan tengok kesibukan tu ada. Tapi macam mana kita menguruskan kesibukan kita berbanding dengan Nabi Sulaiman, yang mana, tuan-tuan, memiliki kerajaan yang cukup besar. Bukan manusia, ya, jin, binatang-binatang, subhanallah.
Macam mana dia boleh atur masa dia, tuan-tuan. Baik, Allah Subhanahu Wa Taala akan berhujah dengan mereka. Adakah kerajaan yang lebih besar daripada kerajaan Nabi Sulaiman alaihi salam? Adakah orang yang lebih kaya daripada Nabi Sulaiman alaihi salam? Namun demikian, dia tidak meninggalkan ibadah kepada aku. Masya Allah. Ni kalau tanya-tanyalah tuan-tuan ya. Kalau kita ni semua sibuk sampai tak sampai, tuan-tuan. Tanyalah, yang paling sibuk tu Nabi Sulaiman lah kita khabar, tuan-tuan. Kalau diumpamakan, makna kata apa, tuan-tuan? Kerajaan dia tak ada yang sengit, tuan-tuan ya. Sampai ke apa, tuan-tuan? Sampaikan ifrit dan geng golongan-golongan jin ni, tuan-tuan, terpaksa buat kerja tunduk ya. Sampailah patahnya tongkat Nabi Sulaiman tu, jatuh dia ke bumi, tuan-tuan. Baru dia tahulah dah mati pun Kalau tahu dah mati, tak ada dan buat dah khabar, tuan-tuan. Sampai macam tu lah nak khabar, tuan-tuan, kerjanya Nabi Sulaiman alaihi salam ni kepada perintah Allah. Baik, kepada hamba sahaya Allah Subhanahu Wa Taala akan bertanya, mengapakah kamu meninggalkan ibadah kepadaku? Maka mereka menjawab, kami semua sibuk melayan majikan kami. Masya Allah kan? Ni satu hal, tuan-tuan kan? Sebab apa, tuan-tuan? Di atas perangai hamba ni milik Tuhan. Kalau kita timbang-timbang zaman hari ni, tuan-tuan, tak ada lagi dah hamba sahaya. Tapi apa kerja, tuan-tuan? Hamba duit pula. Nak ngumpul duitnya pasal, tuan-tuan. Saya ni dapatlah sikit ujian, tuan-tuan ya. Kita ni orang nyimpan duit. Dapat sikit, nyimpan sikit. Dapat sikit, nyimpan sikit. Tabung ke rumah saya, tuan-tuan, memang saya dah lama tak buka, tuan-tuan. Dia buka time perlu ya. Dan kali ni target nak buka, nak beli juraya. Baru ni Sabtu, tuan-tuan, balik-balik rumah, tuan-tuan, tengok tabung yang saya simpan duit tu bersepah atas kaki, tuan-tuan. Tengok pelak kono. Tanya rumah, kau ada usik ke tabung ni? Mana ada perjadahan usik bah. Dan saya pun tak tahu berapa jumlah, tuan-tuan. Awak pun mula comel-comel tengok tabung tu kosong, tuan-tuan. Astaghfirullahalazim. Kita pun istighfar, ambil, tutup balik tabung, tutup, letak. Pergi cek rumah, tuan-tuan. Tak ada yang kena patah, tak ada. Kira semua. Saya monong macam mana lah orang ni masuk rumah ni. Agak ni ujian kepada orang simpan duit agak. Sebab apa? Sekali orang terbaru, duit terbaru. Maka, tuan-tuan, bila saya duduk baring, tuan-tuan, baring, lepas tu saya terkonang nak masuk bilik anak saya, tuan-tuan, kat belakang. Masa saya masuk, dah dikorek grill lah, tuan-tuan ya. Dikorek grill lah, tuan-tuan. 2 hari saya tak lalap tu, suara hilang ni, tuan-tuan. Tak lalap 2 hari, tuan-tuan. Kan masuk orang, kono Sabtu Ahad, mana ada orang baik, mana ada orang baik bosi, tuan-tuan. Jadi apa kerja saya, tuan-tuan, nak tak nak ketia, tuan-tuan, saya ikut mau tali rapiah, tuan-tuan. Orang rumah mandang, ya bang, tak masuk orang kau, cuma mokak lah. Memang kalau ikut tali rapiah ni, tuan-tuan, tak ada kerja. Tapi nak apa-apa, tuan-tuan, sibuk macam mana kita pun dengan duit ni apa ni, tuan-tuan. Akhirnya Allah uji, tuan-tuan kan. Padahal tak nak ngira tu. Kalau ngira tu jadi haji bakhil. Wow, tuan-tuan kan. Wow, tuan-tuan. Tiba-tiba, tuan-tuan, dari rembat dia orang tu, tuan-tuan, polis tu lah tolong ngira untuk saya. Tiba Ustaz ingat, seminggu berapa kali Ustaz masuk, not berapa Ustaz masuk, berapa lama Ustaz tak buka. Dia ngira depan-depan saya, tuan-tuan. Bila dia kira tu, kata jumlah banyaknya, mak taulan ni liuk. Saya kata, tuan jangan cerita lagi dah, tuan. Saya biasa tak tahu, saya lapang. Daripada saya tahu, saya monong. Orang rumah tanya, awak tak kisah kau? Tak apa, duit kita boleh cari, yang penting selamat. Yang selamat ni yang penting Kebetulan semua orang tak ada rumah, tuan-tuan kan. Tapi nak kata apa, tuan-tuan? Tuan-tuan, kita sibuk macam mana pun, tuan-tuan, akhirnya apa, tuan-tuan? Allah akan cari ruang untuk uji kita, tuan-tuan. Itu sebab pada kita ni, tuan-tuan, mungkin di zaman kita tak ada hamba dah. Tapi macam mana kita melayan majikan kita tu melampau-lampau benar. Sampai waktu semayang tak jaga, sampai perintah Allah tak jaga, sampai sanggup pula kita apa, tuan-tuan? Bersubahat pula dengan majikan sama. Kau diam ya. Dan saya kau diam ya. Tak boleh, tuan-tuan. Itu sebab tuan-tuan, sibuk benar tu. Sampai ibadah tu ibadah, kerja tu ibadah, tuan-tuan ya. Allah Subhanahu Wa Taala akan berhujah. Yang mana, tuan-tuan, hamba-Ku Nabi Yusuf alaihissalam seorang hamba di bawah penguasaan Raja Mesir dan permaisurinya. Namun demikian dia tetap beribadah kepada Aku.
kan, walaupun dia nonggok dalam penjara ni tuan-tuan, dalam Quran disebut tuan-tuan kan, orang datang minta nasihat dekat dia dan mimpi macam mana Nabi Yusuf kata 7 tahun akan kemarau, 7 tahun akan senang. Macam mana sekarang ni? Simpan biar kita boleh. Mana kata apa tuan-tuan, dah ada nonggok dalam penjara, lantaklah orang luar penjara tu nak mampu lah, tak. Tapi dia tetap buat ibadah dia sebagai seorang hamba. Apa dia tuan-tuan? Tauih beri nasihat, tauih cakap kebaikan. Supaya apa tuan-tuan? Satu dunia yang dia tompek dia tinggal tu jadi baik. Jadi baik tuan-tuan ya. Sebab kita ni nak tengok ni tuan-tuan, hamba kita ni sebagai apa tuan-tuan? Hamba Allah Ta'ala. Kemudian orang-orang yang sakit, Allah akan bertanya, mengapa kamu semua meninggalkan ibadah? Mereka menjawab, kami semua dalam keadaan sakit, tak terdaya. Tapi kalau tuan-tuan tengok kan, bila orang boleh dia ceritakan boleh semayang di atas kerusi dan sebagainya tuan-tuan kan, orang kita ni kita tengok beruntung situ tuan-tuan, ada kemudahan dia pergi tuan-tuan. Nanti yang kita rasa syukur sebab masih ada lagi tuan-tuan nilai sensitif, sakit-sakit pun masjid tetap pergi. Mungkin dulu-dulu orang nak pergi masjid dia tak ada cara tuan-tuan, bila dia sakit dia tak fikir cara macam mana dia nak semayang atas kerusi pun aman malu ke orang. Tapi zaman hari ni dia bawa kerusi pergi masjid, kerusi jenjang tuan-tuan. Kenapa? Itulah ibadah. Baik, nak khabar apa tuan-tuan, atas bondo tu pun Allah akan jadi hujah. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala akan berhujah, hambaku Nabi Ayub alaihi salam juga pernah jatuh sakit dengan sangat parah. Parah tu macam mana tuan-tuan? Sampaikan orang semua ninggalkan dia tuan-tuan ya. Ninggalkan dia, makna kata apa? Teruk benar tuan-tuan ya. Kan berulek tuan-tuan, bukan sikit-sikit punya kerja. Walaupun bab berulek tu ulama tak berkhilaf, ulama kata bukan dan sebagainya, tapi dia kata apa tuan-tuan? Bau apa tuan-tuan, sampai orang tak terdayu nyago tuan-tuan. Tak terdayu nyago. Allahumma salli ala Muhammad. Maka demikianlah, namun demikian dia tidak pernah meninggalkan ibadah kepada aku. Apa tuan-tuan? Dia tetap mandi, bersihkan badan dia, dia semayang macam biasa tuan-tuan, dia buat kebaikan-kebaikan tuan-tuan. Benda itulah yang menjadi redha Allah Ta'ala tuan-tuan ya. Tu sebab apa pun kita buat tuan-tuan, pandangan kita ni apa dia tuan-tuan? Di atas apa yang menjadi kesukaan Allah. Itu penting untuk kita tengok. Sakit macam mana pun tuan-tuan, itu ujian. Sebab apa tuan-tuan? Ulama kita kata dunia ni nama dia Darul Bala. Apa maksud Darul Bala ni tuan-tuan? Tompek uji, senang pun uji, susah pun uji. Kerana apa tuan-tuan? Kita akan pergi akhirat yang ulama kata nama dia Darul Jaza, tompek balih. Balih tu macam mana? Kalau masa tuan-tuan diuji tu sabar, redha, terima tuan-tuan, apa balih tuan-tuan? Iaitu syurga. Tapi kalau tuan-tuan kena uji tu tuan-tuan kalah, tuan-tuan lebih memikirkan apa yang akan berlaku atas hidup dunia, tak pernah fikir akhirat, maka yang akan tuan-tuan dapat dah tentulah neraka. Wa iyyazubillah min zalik. Yang tu yang kita kena tanam. Dunia ni Darul Bala, tempat uji, senang pun uji, susah pun uji tuan-tuan. Sebab apa? Nak dapat Darul Jaza, apa yang Allah janji dengan kita tu. Baik. Kemudian orang-orang fakir, Allah Subhanahu Wa Taala bertanya, mengapa kamu semua meninggalkan ibadah? Mereka menjawab, kami semua telah disibukkan dengan susahnya kefakiran hidup. Kenapa? Kono kojo, kalau tak akan tak boleh makan. Pekerja tuan-tuan, cari benda nak makan. Allah Subhanahu Wa Taala berhujah, hambaku Nabi Isa alaihissalam, orang yang paling fakir di dunia. Kalau kita baca Nabi SAW lah tuan-tuan kan, bismillah. Tetapi dalam hadis ni tuan-tuan, Nabi sendiri cakap, siapa dia tuan-tuan? Allah Ta'ala kata Nabi Isa tu orang yang paling fakir atas dunia. Kenapa tuan-tuan? Masa dia dalam perut emak tuan-tuan, emak terpaksa bawa diri tuan-tuan keluar daripada kampung nyuruk tuan-tuan kan. Bawa marah kan. Bila lahir-lahir lah tuan-tuan, orang tengok lah Nabi Isa ni tuan-tuan, dikhabar lah ni anak haram lah, itulah. Nabi Isa pun bercakap dalam buai tuan-tuan. Maka ketika itu orang sambah pula Nabi Isa. Kenapa tuan-tuan? Nabi Isa tu anak Tuhan khabar. Terpaksa mak lari tuan-tuan. Mana kata apa? Bila dia tak duduk menatap sampai tuan-tuan, dia tak ada roto yang dihimpun. Itu sebab kalau tuan-tuan baca dalam Quran, ketika Sayyidatina Maryam nak melahirkan Nabi Isa tu tuan-tuan, dekat bawah pokok tamar tuan-tuan ya. Bukan dalam labor room.
Kalau dalam rumah, bawah pokok tamar tuan-tuan, kan terpaksa mengait, pegang tangan pada pelepah tamar tu tuan-tuan, dia pegang, dia gogah, padahal bila Allah kata apa ni gogah kan, padahal nak gogah macam mana lah tuan-tuan, orang dah sakit nak bersalin, maka dia gogah tuan-tuan. Sebab apa? Usaha penting. Susah macam mana pun kita tuan-tuan, ikhtiar tu Allah pasti beri, maka digogah pokok tu tuan-tuan, gugur satu pelepah tuan-tuan ya, satu pelepah gugur, maka wa khuzzi, ambil, maka dia pun ambil, dia pun makan lah tuan-tuan ya. Subhanallah, nak kata Allah Ta'ala ni maha kaya, nak kata bahawa apa tuan-tuan, kalau kita rasa kita susah pun ada tuan-tuan, tapi jangan lupa Nabi Isa, yang mana ibu dia sendiri tuan-tuan, orang abai kan tuan-tuan, tak ada siapa nak jaga ni tuan-tuan, pun bila dia ikhtiar pun Allah masih jaga tuan-tuan. Dia tidak memiliki sesuatu pun dari dunia ini, dia tidak memiliki tempat tinggal. Sebab apa terpaksa beralih? Dia tidak ada harta dan tidak ada isteri. Masya Allah, kan? Oleh yang demikian, dia tidak akan meninggalkan ibadah kepada aku. Nak kata bahawa apa tuan-tuan, itulah bondo yang kita kena tanam dalam diri kita. Susah, Nabi Isa susah, sakit, Nabi Ayub sakit sampai tak ada peduli ke kita ni. Ini orang rumah ada anak jaga, tanya abah makan apa, tiba-tiba put panda pun sampai depan rumah, hantar apa tuan-tuan, makan yang dia nak, putu bambu wol. Nah tuan-tuan, dekat highway Seramban lah tiba abah nak hantar tuan-tuan, mana mandang pun dah tak selera dah, sakit. Tapi kenapa tuan-tuan? Ada orang jaga tuan-tuan. Nabi nak kata itulah yang menjadi hujah untuk kita, supaya apa tuan-tuan? Kita lebih bersemangat, lebih rasa redha dengan Allah Ta'ala. Baik, perkara yang ke-27, ompek pemberian bagi orang yang melakukan dosa. Ni kita pun kadang-kadang bila baca tuan-tuan, apa bondo pula orang dosa dapat apa-apa kok. Maka ayat tajuk ni tuan-tuan sebagai pujuk satu, kemudian sebagai sindir satu. Ompek pemberian bagi orang yang melakukan dosa. Seolah-olah macam nak pujuk pun dia, macam nak nyindir pun dia. Kita baca ni atas apa yang kita rasa. Maka ulama kata kalau orang tu banyak dosa tuan-tuan, dia kena sindir tuan. Tapi bagi orang yang kata orang apa tuan-tuan, bukan kaki maksiat, bukan kaki berdosa, nak mujuk dia tinggalkan dosa tu. Baik, Sa'ad bin Hilal rahimahullah pernah berkata, innal abda idza aznaba minallahi ta'ala alaihi bi arba'i hisalin la yahjubu anhu rizqa wa la yahjubu anhu sihhata wa la yuthiru alaihi dzamba wa la yu'aqibuhu ajilan. Apabila seorang hamba melakukan dosa, Allah akan tetap memberinya ompek anugerah kepadanya. Masya Allah. Nak khabar bahawa apa tuan-tuan, ni tara-tara orang buat dosa ni tuan-tuan ya. Maka sebahagian ulama kata yang termasuk buat dosa tu siapa dia? Seluruh kafir, segala orang kafir. Orang kafir ni tuan-tuan, dia tahu dia memang perangai berdosa tuan-tuan ya. Yang pertama apa dia? Dia tidak dihalang untuk mendapatkan rezeki. Satu. Itu sebab tuan-tuan takkan tengok orang yang kata apa tuan-tuan, tidak menyembah Allah ni mati ke bulu. Tak ada tuan-tuan. Yang ada macam mana tuan? Orang yang menyembah Allah, yang mempertahankan tanah air di Gaza ni hari-hari kena body mati tuan-tuan. Itu kata beruntung orang kafir ni kan. Tak ada kena body, tak ada kena niat. Tapi dalam pada tu tuan-tuan, kita nampak bila dibodil gereja-gereja pun tuan-tuan, mereka pun terkejut dia tuan-tuan ya. Diingatkan tak disorang tuan-tuan, tapi habis disorang ya tuan-tuan, tompek gereja dan sebagainya tuan-tuan. Sebab itulah tuan-tuan, itu sebagaimana yang kita kena faham, darul bala, dunia ni tompek uji. Janganlah kita nampak kata apa tuan-tuan, sampaikan tuan-tuan kan, kalau tuan-tuan dengar apa yang orang Gaza tu cakap, kadang-kadang saya sendiri pun tak boleh nak cakap dah tuan-tuan ya. Sampaikan dia kata apa, jangan sedih, kita ni Allah janji mati syahid dah. Subhanallah, subhanallah. Khabar ke anak-anak saya, ke rumah saya tengok dah macam mana orang Gaza ni bersyukur, terlalu bersyukur dalam kesempitan tuan-tuan ya. Sempit, susah. Bukan baru-baru ni tuan-tuan ya, 70 tahun dah tuan-tuan. Tapi keyakinan dia pada Allah tu tuan-tuan, Masya Allah, tak pernah berubah, tak pernah berubah tuan-tuan. Itu sebab bila kita baca ni tuan-tuan,
Kita kena rasa. Kalau orang dosa pun dapat, takkanlah kita orang beriman ni Allah abaikan. Kenapa tuan-tuan? Sebab orang berdosa tu Allah Ta'ala rezeki. Yang kedua, dia tidak dihalang mendapatkan kesihatan tubuh badan. Lagi kuat dan nembak orang Gaza, lagi sihat dia makan kat rumah tuan-tuan ya. Siapa tu? Netanyahu tu lah. Dan geng-geng dia tu elok tuan-tuan. Tapi elok tak elok, maka kata ulama apa dia tuan-tuan? Tiap kali berlaku peperangan di antara Islam dengan kafir, orang kafir ni akan dibawa takut 1000 batu perjalanan tuan-tuan. 1000 batu perjalanan. Ini janji Nabi tuan-tuan, ini janji Nabi. Sebagaimana peperangan Uhud dan peperangan Badar tuan-tuan ya. Nampak macam sedap nak pergi tuan-tuan. Tapi dalam perjalanan tu, orang kafir ni dia bawa arak, minum, bawa perempuan suruh nyanyi. Supaya apa tuan-tuan? Dia tak rasa suasana tu tuan-tuan. Ni nak khabar apa tuan-tuan? Ala kulli hal, mudah-mudahan jangan Allah cabut semangat jihad ni tuan-tuan ya. Biarlah kita pun sama ada rasa itu tuan-tuan. Yang ketiga, Allah tidak menyegerakan hukumannya semasa hidup di dunia. Untuk apa? Untuk taubat. Dan yang keempat, Allah tidak menyegerakan hukumannya di dunia ini. Mana dua perkara tuan-tuan ya. Semasa hidup tu tuan-tuan, Allah tak segerakan, mana Allah tak timpa kat dia serta-merta. Dan masa dunia ni masih ada tuan-tuan. Apa dia? Selama mana dia nonggok dalam alam barzah tu tuan-tuan kan, kata ulama, selama itulah tuan-tuan Allah takkan segerakan. Maka dia hanya berlaku pada apa yang dia buat dan ditunaikan pada apa yang telah dijanjikan. Tu saja. Mana kata nak azab, kono gaji, kono apa tuan-tuan, kono pukul dan sebagainya tuan-tuan, itu semua hanya berlaku bila tuan-tuan? Bila sampai di darul jaza yang kekal, nama dia apa ni? Neraka. Sebab orang kafir ni tuan-tuan, dia tak ada timbang-timbang tuan-tuan ya. Dia tak ada timbang-timbang. Dia angkat orang lempar tuan-tuan dalam neraka. Maka sebab itulah kita kena sama-sama menjaga keimanan kita ni supaya apa tuan-tuan? Jangan ada terdetik sikit pun menyosar orang Islam. Jangan ada terdetik sikit pun menyosar jadi orang Islam. Sebab apa tuan-tuan? Islam itu disebut dengan perkataan bahasa apa? Aslama kan? Selamat. Selamat. Baik. Diriwayatkan bahawa Nabi Adam AS pernah mengatakan, sesungguhnya Allah tidak memberi umat Muhammad 4 kemuliaan berikut yang tidak diberikan kepada aku. Mana kata nak beritahu apa tuan? Allah telah memberi umat Muhammad 4 kemuliaan tadi atas di yang tidak diberikan kepada aku. Masa kata apa tuan-tuan? Umat dulu dogi tuan-tuan, Nabi doa, habis bala tuan-tuan. Itu sebab Nabi SAW tuan-tuan tidak menggunakan doa dia tuan-tuan. Tak menggunakan. Sebab Nabi kata apa? Aku nak gunakan doa aku ni ketika mahsyar nanti tuan-tuan. Beruntung dapat Nabi ni tuan-tuan ya. Di kita ni kena ingatlah selalu. Kemudian penerimaan taubatku hanya di Mekah, sedangkan umat Muhammad boleh bertaubat di mana pun dan Allah pasti akan menerima. Ini kata Nabi Adam. Kenapa tuan-tuan? Nabi Adam bila turun atas bumi ni tuan-tuan, dia sujud, kemudian mencarilah dia tuan-tuan ya. Tompek-tompek ni tuan-tuan, sampailah dia ni tuan-tuan diampunkan oleh Allah Ta'ala. Di mana tuan-tuan? Di bumi Mekah tu tuan-tuan ya. Di bumi Mekah, Arafah kata ulama. Sebab itulah kita ni tuan-tuan, mana pun pergi tuan-tuan, kita istighfar astaghfirullahalazim. Tuan-tuan, Allah terima. Macam manalah raman ni kita ni tuan-tuan, Allah terima. Nak kata bahawa apa tuan-tuan? Beruntung perkara yang telah ditinggalkan oleh Nabi untuk kita. Baik. Kemudian ketika kamu melakukan dosa, seketika itu juga Allah akan menanggalkan pakaian yang aku pakai. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW sekali umat Nabi Muhammad SAW sekalipun bermaksiat dalam keadaan telanjang, Allah tetap memberi pakaian. Maksud kata apa tuan-tuan? Walaupun dia buat tak senonoh dalam keadaan tak pakai baju, zina tuan-tuan, tapi Allah tetap tutup aib. Ni kita aib kita ni lah tuan-tuan, yang bondo yang penting tu. Sebab Nabi Adam kata apa? Aku buat dosa ya Allah cabut pakaian ni tuan-tuan ya. Pakaian ni apa tuan-tuan? Maruah tuan-tuan. Cubalah tuan-tuan tak try sekali parking depan BSN Pilah tu, turun kereta tak pakai baju pun orang khabar. Pun khabar. Walaupun tuan-tuan dekat dunia ketika itu tak ada orang tuan-tuan.
Nabi Adam diturunkan ke neraka, tak ada orang. Tetapi jangan lupa, penghuni dunia dah ada. Siapa dia? Sekalian jin. Dah ada tuan-tuan. Dia mandang ya. Mana kata? Nabi ni tuan-tuan, pemalu dia lebih besar. Walaupun tak ada siapa yang tengok. Walaupun tak ada siapa yang tengok. La haula wala quwwata illa billah. Itu sebab tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok banyak-banyak riwayat kan, Rasulullah ni tuan-tuan, bila dia balik rumah Sayyidatina Aisyah, masa tu tuan-tuan, dia rasa berkehendak dengan Sayyidatina Aisyah kan. Maka apa jadi tuan-tuan? Maka Nabi akan kata, wahai Aisyah, aku kedinginan. Tengok macam mana Nabi guna perkataan tuan-tuan. Nabi tak guna perkataan lucah tuan-tuan ya. Kalau kita dan kau ni panjang lalap, macam kangkang sikit dah. Kalau itu tu teruk warna bunyi tuan-tuan ya. Tapi Nabi tuan-tuan, aku ni kedinginan. Kalau bahasa kita apa? Dan sajuk. Tu aja-aja ke Bapak Haji ni ke badan sajuk lah malam ni. Jangan disiku pula. Ngado dah tua-tua dia kata. Kan? Tapi dia kata apa tuan-tuan? Nabi sampai cakap dengan isteri pun. Bahasa tuan-tuan. Cukup mulia. Apatah lagi kalau baju tu dicabut tu sebab Nabi Adam ingat benda tu tuan-tuan. Tu sebab kita ni tuan-tuan, kalau ada perangai begitu, walaupun Allah tutup aib, minta ampunlah tuan-tuan. Jangan biar ni tuan-tuan ya. Baik. Tatkala kau derhaka, Allah akan memisah. Tatkala kau derhaka, Allah akan memisahkan aku dengan isteriku. Akan tetapi jika umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derhaka, dia tidak akan memisahkan mereka dengan isteri mereka. Sorry tuan-tuan kan. Kena pisah dengan rumah ni. Aduh. Dia ada, tapi entah mana pari tuan-tuan. Entah mana losap tuan-tuan. Maka Nabi, riwayat kata Nabi Adam di Mekah tuan-tuan, Sayyidatina Hawa di India tuan-tuan kan, berpusing cari tuan-tuan, berpusing tuan-tuan ya. Nak ngobar. Begitulah keadaan ni tuan-tuan. Kena pisah tu tuan-tuan, sedangkan menikmati hidup dalam syurga kan. Macam gitulah tuan-tuan, muda-muda, elok, bahagia. Takkanlah tuan-tuan togah dek beberapa perkara tuan-tuan, kita sanggup untuk melupakan kebahagiaan dulu. Macam itulah maksudnya. Maka Nabi Adam ni tuan-tuan rasa sengsara tu. Sesungguhnya aku telah derhaka sewaktu berada dalam syurga, lalu Allah mengeluarkanku daripadanya. Sementara itu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derhaka kepada Allah di luar syurga. Justru dia memasukkan mereka ke dalamnya jika mereka bertaubat. Allah untung tuan-tuan ya. Nabi Adam buat dosa dalam syurga, kena keluar. Kita ni tuan-tuan buat dosa luar syurga. Tapi apa jadi tuan-tuan? Dua, berkat syafaat Nabi, berkat minta ampun. Dua tuan-tuan ya, jangan lupa tu. Berkat minta ampun dengan kasih sayang rahmat Allah, maka Allah masukkan kita dalam syurga. Selama mana kita ni beriman kepada Allah Ta'ala. Itu kena pegang tuan-tuan ya. Itu kena pegang. Itu sebab kalau tuan-tuan tengok orang-orang kafir ni tuan-tuan, bila dia beriman pada Allah, dosa dia Allah padam kan tuan-tuan. Semua sekali Allah padam, masukkan dalam syurga tuan-tuan. Subhanallah. Beruntung umat Nabi SAW. Perkara 28, 4 perkara untuk meraih syurga. Diriwayatkan daripada Hatim Al-Asam radhiyallahu anhu, dia berkata, man sarafa arba'an ila arba'in wajadal jannah ad-nauma ila al-qabri wal fakhra ila al-mizan wal rahata ila as-sirati wasyahwata ila al-jannah. Barang siapa yang berpaling daripada 4 perkara untuk menuju 4 perkara yang lain, nescaya dia akan meraih syurga. Erti kata maksud apa tuan-tuan? Nak syurga ni dia ada kunci dia ada kojo dia tak masuk syurga free tuan-tuan. Walaupun kita tahu tuan-tuan, syurga ni rahmat Allah. Orang masuk syurga ni rahmat Allah. Tetapi ingat tuan-tuan ya, sebagaimana kita selalu sebut, siapa-siapa yang Allah mudahkan dia buat kebaikan, itu ahli syurga lah tu kan. Tetapi siapa-siapa yang Allah mudah buat jahat tuan-tuan, wa iyyazubillah min zalik, dia tu ahli neraka. Itu tak nak tu tuan-tuan ya. Biarlah susah buat jahat ni tuan-tuan, kita jadi bersyukur. Senang buat baik ni,
kita jadi bersyukur. Baru betul. Ini susah buat jahat ni. Napalah dan tak dapat orang lain senang yo. Wih, tu nak minta bona, maksudnya aku tu tuan-tuan, nak minta bona. Seolah-olah apa tuan-tuan, tak ada sensitif dalam kehidupan dia tuan-tuan tentang syurga dan neraka. Baik. Apa benda tu tuan-tuan? Yang pertama, meninggalkan nikmat tidurnya untuk persiapan alam kubur. Tuan-tuan, atas dunia ni boleh tidur tak? Boleh. Tapi tidurlah ikut masa. Janganlah membuta sepanjang masa tuan-tuan. Kan? Sebab ulama kata tuan-tuan, tu tidur ni tuan-tuan memang anugerah Allah. Wa ja'alna an-nauma subata, kan? Allah jadikan wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna, betul lah, wa ja'alna an-nauma subata. Allah jadikan tidur ni untuk apa? Memang untuk kita rehat. Tetapi tuan-tuan, maksud dia apa tuan-tuan? Asyik nak rehat sampai tak ingat pun tuan-tuan apa yang akan berlaku di alam sana tuan-tuan. Yang tu yang menyebabkan dia tak lena tidur tuan-tuan. Sebab kita nak, Nabi kata apa tuan-tuan? Malam pertama tu malaikat kata naumakum, kan? Tidurlah kamu. Apa dia tuan-tuan? Tidur pengantin. Allahu Akbar. Tidur pengantin ni dah lah daripada siang tuan-tuan, diarak dengan kompang, di bunga mangga tuan-tuan. Malam tidur kan tak kacau tuan-tuan ya. Malam tidur kan tak kacau. Macam tu lah tuan-tuan. Cuba tidur kena kacau tuan-tuan. Esok 2 hari ni tuan-tuan, bila grill putih tu tuan-tuan, tak lalap tuan-tuan ya. Daripada tidur dalam bilik, keluar tidur ruang tamu, keluar tidur kat topi, sudah depan pintu bilik tu saya tidur tuan-tuan ya. Tengok kok orang masuk, padahal kalau saya lalap orang masuk tak ada apa-apa tuan-tuan. Tak ada apa-apa pun, masuk je orang tuan-tuan ya. Tak selesa tidur macam tu tuan-tuan. Nak kata apa? Ada gangguan-gangguan. Bayangkanlah kalau dia ada dosa-dosa yang dia bawa masuk dalam kubur sebab tidur dia. Apa dia? Tidur sampai tak bangun ibadah. Contoh. Kan? Maka apa jadi tuan-tuan? Tak adalah alam kubur yang baik untuk dia. Maka tuan-tuan, tidurlah pada masanya. Maka kurangkan tidur itu tuan-tuan sebahagian daripada apa dia tuan-tuan? Memenuhkan hidup dengan ibadah. Memenuhkan hidup dengan ibadah. Baik. Yang kedua, meninggalkan sikap sombong terhadap orang lain untuk menambah beratnya timbangan amal kebajikan. Kenapa tuan-tuan? Kita dah sebut banyak kali, sombong ni apa jadi tuan-tuan? Meleburkan pahala kita tuan-tuan. Sombong meleburkan pahala. Tu sebab tuan-tuan, buang sikap sombong ni tuan-tuan. Yang ketiga tuan-tuan, meninggalkan waktu rehat badan untuk segera melakukan amal soleh yang mempercepatkan saat melintas jambatan sirat pada hari kiamat. Tu sebab tuan-tuan, ibadah ni tuan-tuan, sampai masa buik. Apatah lagi tuan-tuan, kita ni jenis apa tuan-tuan? Kaki bernazar tuan-tuan. Saya boleh cerita buat nazar ni, orang banyak nanya. Kadang-kadang kita kata apa tuan-tuan? Dia kata, Ustaz, semalam niat nak puasa hari ni, tak terdayu Ustaz. Niat puasa apa? Puasa apa saja, puasa nazar. Tak ada apa, sok pergi wajib puasa lah dah. Maka jadi puasa nazar. Maka bila dah sampai pukul 9 tu dah hari pula lah Ustaz. Boleh tak saya buka? Boleh. Tapi wajib qada. Qada apa tak kata? Segera. Maksud qada nazar tu segera sebab kau janji hari ni. Sebab ulama kata, kalau janji hari ni, masanya kau nak buat masanya. Kalau tak terdaya, boleh tangguh jadi qada bila tuan-tuan? Esok itu. Mana qada tak boleh berlama-lama. Ni tak. Dia tak tahu, tak terdaya yang kopi nazar siapa suruh tu lah Ustaz. Menyosal lah rasa. Ni esok ni pun tak tahu terdaya pun tidak. Ni sebab kita kata apa tuan-tuan, iltizam tu lebih baik. Tetapi mempercopekkan ibadah tu tuan-tuan, tanda apa tuan-tuan? Lintih titian sirat ni tuan-tuan dengan lintasan yang terbaik. Mungkin saya dah cerita dengan tuan-tuan bila ada orang tanya, Ustaz, esei ni Ustaz, bila tengok orang, bila Nabi posan 2 rakaat sebelum subuh tu lebih baik daripada dunia dan isi. Yang lebih baik. Tapi Ustaz, esei kena bongkar sampai masjid, orang nak semayang tak sampai lah Ustaz. Boleh tak saya qada? Saya kata kalau ikut pandangan mazhab, kata tak payah qada. Kan?
Kalau kita ni bukan jenis yang biasa buat satu. Tetapi tuan-tuan, kalau kita baca betul-betul tuan-tuan, sembahyang qabliyah ni tuan-tuan, waktu masuk bila tuan-tuan? Masuk waktu habis tuan-tuan, habis waktu. Waktu habis waktu. Maka tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak sampai buat sebelum subuh, maka tuan-tuan selepas sembahyang subuh, tuan-tuan sebenarnya boleh buat qabliyah subuh secara adaan, bukan qadaan. Kenapa tuan-tuan? Sebab waktu masuk sembahyang sunat rawatib ni nama apa tuan-tuan? Sembahyang sunat berwaktu. Bila dia berwaktu, dia ada masa masuk, dia ada masa habis. Masuk bila tuan-tuan? Masuk waktu. Habis bila tuan-tuan? Habis waktu. Begitu juga dengan sembahyang ba'diyah. Ba'diyah masuk bila tuan-tuan? Lepas kita bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mula sembahyang ba'diyah bagi sembahyang fardu. Dan sembahyang ba'diyah ni tak banyak lah tuan-tuan ya. Zuhur, maghrib, isyak, 3. Qabliyah ni semua tuan-tuan ya. Maka tuan-tuan, habis waktu ba'diyah bila habis waktu. Tu sebab bila orang tanya tu, masuk tak sama, habis sama. Kan? Masuk tak sama, habis sama. Rupa sembahyang rawatib sebenarnya tuan-tuan kan. Oh begitu. Maka katanya Ibnu Ruslan dalam kitab dia Matan Safwatuz Zubat, yang mana dia kata apa tuan-tuan? Mana-mana orang yang nak sembahyang qabliyah selepas sembahyang fardu, maka dia dibenarkan. Selama mana apa tuan-tuan? Sembahyang fardu tu tak habis masuk lagi. Subhanallah, mudah tuan-tuan. Mana kata apa tuan-tuan? Ada ilmu faham tompek Cuma kita tak buat. Kenapa tuan-tuan? Sebab orang tak biasa nampak orang sembahyang sunat lepas subuh. Lepas subuh bangkal sembahyang, kita mandang. Sembahyang apa? Mana ada? Tapi bagi orang yang faham ilmu, apa jadi tuan-tuan? Maka dia akan rabut. Sebab apa tuan-tuan? Manfaat itu tuan-tuan besar. Cuma ulama kita kata apa tuan-tuan? Tangbab subuh tadi tuan-tuan, afdalnya bila tuan-tuan? Sebelum sembahyang fardu. Tu sebab orang kita ni bangun doreh, poi copek untuk apa tuan-tuan? Walaupun malam dia tak qiyamul lail, tapi dia akan copek poi. Abang-abang tu tuan-tuan dah sampai masjid dah. Kenapa? Nak ngajar 2 rakaat sebelum sembahyang fardu subuh. Nama dia solat sunat fajar ataupun qabliyah subuh. Ya, sebab menyegerakan itulah tuan-tuan, tanda kita ni melintih copek titian sirat. Makna kata, ulama kata apa tuan-tuan? Kita bukan orang yang meringan-ringankan ibadah. Bukan jenis orang yang meringan-ringankan ibadah. Sebab orang ringan-ringan ibadah ni tuan-tuan, borek tuan-tuan nak lalu sirat ni tuan-tuan ya. Sama ada sunat ataupun wajib tuan-tuan. Dan yang keempat, meninggalkan kesenangan syahwat untuk menyongsong ibadah lebih rancak lagi untuk mencapai syurga. Maksud kata apa tuan-tuan? Bila syahwat ni tuan-tuan dapat diuruskan, maka apa jadi tuan-tuan? Nak poi ibadah-ibadah lain tu lebih selesa. Nak iktikaf selesa, nak niat semua selesa lah. Itu sebab hari Jumaat tuan-tuan, yang datang doreh tu lah tuan-tuan, orang yang meninggalkan kesenangan syahwat. Dia tahu hari Jumaat ni relax sikit, boleh lolap-lolap ke rumah. Kang Obang pun lah, salah tu. Patut hari Jumaat lai awal, lai baik. Tapi dah kita ni dah biasa tuan-tuan, nak mutan gading numbuh bulat lah sekarang ni tuan-tuan ya. Tu mutan gading. Saya pun pagah dek mutan pun batuk ni tuan-tuan ya. Hari-hari orang ulu tuan-tuan, mutan ada apa ada. Semalam rambutan Cik Siti Wan kembang, sampuang pen tu. Dah batuk-batuk tak sedar diri. Maka tuan-tuan, orang yang meninggalkan kesenangan syahwat, senang nak buat ibadah-ibadah lain. Ringan. Walaupun dalam perbahasan tu ulama kata apa tuan-tuan? Antara dengan dia puasa, antara dia dengan dia apa tuan-tuan? Kurang makan, antara dia dengan dia kurang tidur, antara dengan dia kurang bercakap. Maka ibadah ni senang. Dia kalau beletih tuan-tuan. Bila nak baca Quran? Bila nak tasbih? Nak tidur bila? Tu kena fikir tuan-tuan. Asyik makan ni tuan-tuan, dah makan kan ngantuk pula. Kan? Bukan tak boleh makan, boleh. Tapi kita kata apa tuan-tuan? Kesenangan-kesenangan tu banyak melupakan kita. Baik, kemudian perkara yang ke-29. Mencari 4 perkara dalam 4 perkara. Diriwayatkan dari Hamid
Al-Laffaf rahimahullah bahawa dia berkata, bismillahirrahmanirrahim, arba'atun talabnaha fi arba'atin fa akhta'na turuqaha fawajadnaha fi arba'atin ukhra talabna al-ghina fil mal fawajadnahu fil qana'ah wa talabna rahati fi sarwah fawajadnaha fi qillatil mali wa talabna al-ladhati fi ni'mati fawajadnaha fil badani fi badani sahih wa talabna ilma fi batni syab'in fawajadnahu fi batnin ja'in. Ada 4 perkara yang biasa kita cari dengan 4 cara. Namun ternyata 4 cara tersebut salah dan justru kami temui pada 4 cara yang lain. Mana kata apa tuan-tuan? Disebut oleh ulama kita kenapa tuan-tuan? Dia kata biasanya orang buat 4 benda lah. Tapi 4 benda ni tak betul dia kata. Yang betul lah macam ni. Baik. Apa 4 cara tu? 4 cara itu ialah, yang pertama, kita hendaklah mencari kekayaan dengan cara menumpuk harta. Justru kita akan menemui dalam qanaah, yakni menerima apa adanya. Maksud kata apa tuan-tuan? Bila kita cari banyak-banyak ni tuan-tuan, kerja kita yang seterusnya apa tuan-tuan? Dengan harta tu tuan-tuan, dicambahkan dengan ibadah. Maksud kata apa tuan-tuan? Kombang kan? Kombang tu pula macam mana tuan-tuan? Bukan kita melabur saham dunia saja, tapi kita melabur untuk apa tuan-tuan? Saham akhirat. Itu sebab Nabi tak pernah marah sahabat-sahabat yang kaya. Malah ulama-ulama kita yang kaya antaranya Imam Ahmad bin Hanbal dan saudagar kain tuan-tuan. Tapi semayang sunat macam mana tuan-tuan? 300 rakaat masa sihat. Malam 300 rakaat. Saudagar tuan-tuan ya. Bukan kata apa tuan-tuan, bukan koci-koci anak tuan-tuan. Saudagar kain. Kan? Malam 300 rakaat. Kalau tak sihat tuan-tuan, batuk-batuk macam saya ni agak lah tuan-tuan, 150 rakaat. Kalau macam saya ni batuk, tak boleh lap. Alasannya batuk. Tapi dia, ya Allah tuan-tuan, tak bayang lah tuan-tuan macam mana lah tu tuan-tuan ya. Itu sebab tuan-tuan, carilah kayu, cari. Tapi apa tuan-tuan? Tambah. Kenapa tuan-tuan? Cara nak nambah tu macam mana tuan-tuan? Qanaah. Cara nambah tu macam mana tuan-tuan? Qanaah. Bila ada orang minta tuan-tuan, kita beri. Bila apa yang ada pada kita tuan-tuan, kita akan layan sebaik-baiknya. Maksud kata apa? Tak berlebih-lebihan. Tak berlebihan. Sampai kan ulama kata menumpuk harta ni salah apa tuan? Kita tak nampak harta tu tuan-tuan ya. Kita tak nampak harta tu. Tak nampak maksudnya apa? Tak nampak pada hati. Maksud dia dengan cara dengan harta lah kita senang. Padahal tuan-tuan, selama hari tak pernah ada harta pun senang juga. Tetapi kenapa masa tak ada harta dulu dia ada qanaah? Tetapi bila dah ada harta tuan-tuan, hilang pula qanaah tuan-tuan ya. Susah nak terima. Tengok orang sebelah tukar kereta baru, kita pun kena beli baru juga, kena lawan. Mana boleh tak lawan? Sama-sama kuliah ni, member tu bawa kereta baru, padahal kereta anak dia pergi beli baru ni tuan-tuan, sebiji ni. Kenapa pula? Dia ingat dia seorang ni boleh beli kereta. Janganlah gitu tuan-tuan kita ni tak terima ni tuan-tuan apa yang ada. Baik, yang kedua, kita hendaklah mencari ketenteraman dengan kekayaan, namun justru kita menemuinya dengan sedikit harta. Maksud kata bahawa apa tuan-tuan? Kaya ni tuan-tuan tak semestinya dengan banyak harta. Orang kaya pun tuan-tuan tak tenteram tuan-tuan. Ni tak adalah kaya benar tuan-tuan ya. Sudah bila nyimpan ni rembat dia orang tuan, langsung tak nak nyimpan. Rumah tanya bang macam mana? Malih dah habis dah semua. Habis semua. Tapi tak boleh tuan-tuan ya. Nabi suruh nyimpan kan. Kita kena ada perkara-perkara. Sampaikan orang tu jumpa saya, Ustaz, usah cara lama betul Ustaz nyimpan. Kenapa lah? Orang tua-tua dulu simpanlah rumah. Kan bawah kati, tabung bulu tabung ni. Orang sekarang tak ada Ustaz. Dapat Maybank. Tak ada siapa boleh curi. Ranti lah kan. Berapa ramai pesara-pesara tu tuan-tuan, loss up tuan-tuan. Bukannya 1,000, 50,000 tuan-tuan.
Lasap. Kono dek scammer tuan-tuan kan. Tu sebab kita khabar apa tuan-tuan. Esei ni kita khabar apa, kita ni macam tu lah. Cuma tak adalah khabar banyak nak kotor tuan-tuan. Tapi bila orang kata bang macam nak nyimpan ni tak kosong dan dah biarlah kita pakai lah kan. Ada tak ada. Habis baju raya macam tu lah kan. Tapi dia kata apa tuan-tuan, terasa tak tenteram ya tuan-tuan dengan keadaan begitu. Tapi yakin dan percayalah tuan-tuan, itu hanya sementara kan, sekejap. Yang penting tuan-tuan, hati tu tenang tuan-tuan. Tu sebab ingat, sedikit kotor tu tuan-tuan lebih tenteram. Tapi ada orang tuan-tuan banyak kotor dia lebih tenteram. Antaranya siapa tuan-tuan? Abdul Rahman bin Auf. Dia banyak kotor dia tenteram tuan-tuan. Kenapa? Dia boleh bori ke orang tuan-tuan tanpa dia risau miskin. Abu Bakar As-Siddiq bori tanpa risau miskin. Itu orang tenteram tuan-tuan. Tapi kalau tuan-tuan baru masuk seratui nak hantar Palestin, terkonang seratui tu. Rugi pula bori, itu tak tenteram tuan-tuan ya. Tapi kalau tuan-tuan 100, 200, 300, 500 relax tuan-tuan kan. Terasa itulah yang kita nak jadikan jiwa ni tenteram tuan-tuan. Macam itulah maksud tuan-tuan. Baik. Yang ketiga, kita hendaklah mencari kelazatan dengan mencari berbagai jenis nikmat. Namun justru kita menemuinya dalam badan yang sihat. Apa maksudnya tuan-tuan? Tuan-tuan, kita semua nak dapat keseronokan, nak pergi merayau, nak pergi makan, nak pergi ni, nak pergi itu. Tapi satu je, kalau badan tak sihat pun jadi tuan-tuan. Ui, lobster godang tu tuan-tuan, tu lobster. Orang tu nak bagi saya ada program nak jamu saya lobster. Ustaz, kita singgah makan lobster. Oh, tak kosong dan saya allergic, udang-udang ni allergic dan habis itu apa yang tak allergic saya yang tak allergic kambing ya kan. Kambing mau usah. Tapi kali ni lah makan lobster lah, tak sompet ke apa. Tapi nak khabar apa tuan-tuan? Kalau badan tak sihat tuan-tuan, tak ada nilai tuan-tuan. Nak makan pun tak selera. Kan? Tetapi tuan-tuan, tuan-tuan tengok orang-orang kita ni tuan-tuan kan, walaupun dia tu tak sihat benar tuan-tuan. Tapi kalau kenduri maulud tuan-tuan, dia makan macam tak sakit. Ambil cedok. Durian tolan. Rumah mandang. Dia rumah mokak Maulud Nabi ni dia. Tengok tuan-tuan. Seolah-olah apa tuan-tuan, ada rahsia dalam apa yang kita nak buat tu tuan-tuan. Sebab kita khabar apa tuan-tuan, semua nikmat kita boleh cari tuan-tuan. Tuan-tuan nak ada rumah besar, kereta besar, isteri ramai, semua boleh. Tapi kalau badan tak sihat tuan-tuan, tak ada guna Itu sebab Nabi ni tuan-tuan, orang yang terlalu menjaga kesihatan badan. Kan? Itu sebab tuan-tuan, ulama kata antara apa yang Nabi buat tuan-tuan, apa dia? Bangun awal. Dan tuan-tuan bacalah mana-mana kajian, termasuk orang putihnya kajian pun tuan-tuan, bangun awal ni tuan-tuan banyak khasiat. Sampaikan ulama kata buat satu perkataan perumpamaan, bangun awal banyak yang selesai. Tapi bangun lambat apa jadi tuan-tuan? Semua tak selesai. Kita akan main taram ni tuan-tuan. Kita akan buat semua tu secara tanpa kita periksa. Kata membabi buta lah main buat. Tapi orang bangun awal dia ada kajap kang buat ni, nak makan ni, nak apa ni. Sebab apa tuan-tuan? Itulah perangai Nabi SAW. Bangun awal banyak selesai tuan-tuan. Baik. Yang ketiga apa dia tuan-tuan? Kita hendaklah mencari ilmu dengan mengisi perut supaya kenyang. Namun justru kita menemuinya dengan keadaan perut yang lapar. Maksudnya apa tuan-tuan? Bila kita cari ilmu ni tuan-tuan, bila perut kenyang, kan senang nak belajar. Tetapi apa tuan-tuan? Dengan kita berlapar, sebenarnya apa tuan-tuan? Ilmu tu lagi banyak kita boleh mutalaah dengan kita lapar. Kenapa tuan-tuan? Bila perut lapar ni tuan-tuan, dia tak ada halangan-halangan. Maksud lapar tu maksud dia bukanlah sampai berbunyi-bunyi perut tu tuan-tuan. Kalau berbunyi, esei pun tak terdaya nak ngajar. Tuan-tuan lagi pula mandang muka saya papat dia. Rupa dah lapar rupa tuan-tuan. Penceramah buat dia pukul 8.30 tak mesti ganti ni. Ada satu tempat saya pergi dah tuan-tuan dia
Dia mandang situ tuan-tuan. Dah pukul 8.20 tu dia pandang tuan. Maksudnya bang ada soalan ke? Dia tak alih mata tuan, dia tak alih. Saya pun risau pula kono ni kan. Rupa memang PL macam tu tuan-tuan. Dah doket-doket 8.30 tu janganlah tak berhenti. Lah ini talur tuan-tuan kita tuan-tuan. Nak kata apa tuan-tuan? Bila kita ni perut ni kosong, maknanya kata apa tak terlalu konyang, maka senang nak belajar tuan-tuan. Tapi lapar bona pun tak boleh belajar. Lapar bona pun tak boleh belajar. Itu sebab anak-anak kita hari ni sambil belajar, sambil makan. Ini tak ada kono tuan-tuan. Mana tu dah dibuat dulu. Cuma ialah macam saya tuan-tuan kan, kelas sampai potang. Budak-budak ni kalau tak suruh makan, macam mana kerja sujud atas meja tu macam tu macam tu bila tak masuk kelas kan. Habis tu boleh makan Ustaz, suka hati kau lah. Yang penting kau jangan tidur. Tapi kita nampak kosan ni apa tuan-tuan, fokus tu dia kurang. Sebab apa? Dia lebih numpu nak ngunyah tu. Kawan dia rembat pula, dia pun nak ambil tu. Sudah tak belajar, nampak gaya tuan kan. Pun sama je. Ada pepatah lain yang mengatakan, kita hendaklah mencari rezeki di bumi, namun ternyata kita menemuinya di langit. Apa dia tu tuan-tuan? Makbul doa. Kadang-kadang kita ni tuan-tuan rasa kita lah empunya yang ada atas dunia ni tuan-tuan. Tu sebab doa kita apa tuan-tuan, beri cukup, bukannya beri banyak. Tapi adakah salah doa beri banyak? Tidak. Ya Allah, beri dari banyak rata ya Allah. Kerana doanya Sayyidina Malik, Anas bin Malik, apa dia tuan-tuan? Allahumma aksir malahu wa waladahu, kan didoakan pada dia. Nabi doakan, ya Allah, banyakkanlah harta dia dan apa dia? Anak bina dia. Nak khabar tuan-tuan, tak salah tuan-tuan minta banyak ya. Minta lah tuan-tuan ya. Nak kata bahawa apa? Yang penting apa tuan-tuan? Kita minta keredaan yang duduk, kata apa? Tompek yang agung. Nama dia Allah ni tuan-tuan. Perumpamaan langit tu kerana apa? Kekuasaan Allah. Kerana itulah tompek yang kita bergantung harap. Nak khabar mampu, kita tak mampu tuan-tuan. Lotih ponik kadang-kadang berperang dengan sikap jujur dan khianat maka itulah yang menjadi isu kehidupan kita. Setiap rezeki yang kita cari bukan berdasarkan pada kemampuan kita dalam mencari, tetapi berdasarkan ketentuan Allah yang telah ditetapkan di Lauh Mahfuz. Masya Allah. Sebab itulah tuan-tuan, jangan dipandang lekeh. Kau nak kahwin mau siapa? Itulah abah dalam muqannal lah tu, apa kau jual postman? Postman? Nak makan apa dia? Loh, dia ingat seolah-olah apa tuan-tuan, postman ni tak boleh bagi orang makan. Dulu tuan-tuan bukan cakap postman, orang kerja tukang kabun tuan-tuan, anak 10 merambik semua jadi orang. Kenapa tuan-tuan? Sebab dia bergantung pada Allah, bukan bergantung pada apa yang dia cari. Bukan bergantung pada apa yang cari. Itu sebablah tuan-tuan, kita kena tanam begitu. Makna kata Nabi, kalau anak kita ni bawa kenal kita dengan pasangan dia, jodoh dia yang baik, soleh, walau apa pun kerja dia, terimalah tuan-tuan kan. Kenapa tuan-tuan? Itulah bahagian yang telah Allah tulis di Lauh Mahfuz. Dan boleh jadi permulaan kaya manusia ni dengan apa tuan-tuan? Dengan nikah lah. Permulaan kaya manusia ni tuan-tuan dengan nikah sebenarnya. Kalau pernikah kan tuan-tuan, mula kaya dengan apa tuan? Anak pertama. Mula kaya kemudian anak kedua, anak ketiga. Kenapa tuan-tuan? Setiapnya telah Allah sediakan rezeki. Itu sebab orang dulu, saya cerita dengan tuan-tuan, kerja tukang kabun, gaji 250, anak 10, pergi 7 kali. Yang tu. Kita sekarang gaji adalah 45,000 tuan-tuan, tak pergi haji tuan-tuan. Kenapa? Yang pertama, tak dapat nak daftar. Sebab apa tak daftar? Tak ada 1,300. Kedakut nak mampus tuan-tuan tu nama. Kan? Yang kedua mikir pula bila lah cukup. Tapi orang dulu 250 gaji tukang kabun orang khabar tuan-tuan kan. Tapi tuan-tuan, subhanallah, kenapa tuan-tuan? Dia mementingkan Allah daripada yang memberi rezeki, daripada apa yang dia cari. Itu kalau tuan-tuan perasan orang dulu tuan-tuan kan, SS ni gila merasai nikmat tu tuan-tuan kan. Walaupun kita jumpa atuk-atuk kita kat surau, kat masjid tu, dia bukanlah ada kerja mana. Bila kau belajar mana? Belajar kat sekolah agama Jempol. Belajar kat sekolah agama. Salam beri duit. Walaupun RM2 tuan-tuan. Kan? Murah tuan-tuan. Dengan pemberian tuan-tuan.
jumpa lah tuan-tuan, adalah kita punya atuk kita sebagai tuan-tuan kan, kau belajar mana dari Quran, dia pun salam, ketoi bosak sikit, buka pegang-pegang 2 keping. Abah tanya apa? 100. Dia abahnya duit belanja. Pergilah mosi tuan-tuan, sama juga orang pun panggil, oh tuan-tuan kita tahu dia bukanlah kata berada benar tuan-tuan ya, tapi dia tetap nak mori tuan-tuan, sebab tak miskin orang mori ni tuan-tuan. Saya nak pergi mosi ni, bagi 100 ni, 200 ni, 500 ni, 1000. Saya kata ya Allah, murah lah joki orang kampung. Kenapa tuan-tuan? Kerana dia tahu tuan-tuan, nilaian pada duit itu tuan-tuan apa dia? Pada barakah yang Allah beri, bukan pada apa yang dia usaha puluh-puluh tahun tu tuan-tuan. Dia kata baik, itulah tuan-tuan, kita ni kena tanam sungguh-sungguh supaya apa tuan-tuan? Kita ni tak kecewa. Tak kecewa. Tu polis tu bila kira tuan-tuan, ustaz banyak ni ya. Macam mana ustaz? Entahlah. Ustaz tak galat ke? Tak adalah galat benar dah, sebab tak tengok. Tapi kalau dah tengok, dah ikat berkotah tuan-tuan, digembat dia orang. Maun tak datang malam ni kat tuan-tuan, merajuk tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah beri sabar pada kita semua tuan. Ada soalan nak tanya tuan-tuan? Soalan nak tanya? Tak ada ya? Mudah-mudahan pada malam ni tuan-tuan, Allah kurniakan kepada kita apa sahaja yang kita doa untuk kita amal, supaya amalan ni tuan-tuan jadi amal yang diredha oleh Allah Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna wa la tankusna, wa akrimna wa la tuhinna, wa a'tina wa la tahrimna, wa asirna wa la tu'sir alaina, wa ardina wa rada anna, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Minta maaf terkasar bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.